Okay, good morning, Daniel. So let's come to our second recording, which is chapter 6, talking about communists. So we need to know pengasas. Pengasas means who started this communist ideology and diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. So both of them through this kaya, Communist Manifesto and Das Kapital. So this I have to remember with the pengasas, Karl Marx, Friedrich Engels. And from what? Communist Manifesto and Das Kapital. So what is communist? Komunis ialah fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Means all the money, all the things is belong to the country and not the people. It's to the country. So memperjuangkan masyarakat tanpa kelas. Memilikan negara, tanah dan perindustrian. Means 没有阶层的分别. Everyone is the same. Everyone is belong to the country. Komunisme. Where if tanah penyebaran is from Indonesia and China. Okay? Then how kemasukan pengaruh komunis dari China? Ideologi komunis dibawa melalui cawangan parti Kuomintang. That time got one party called Kuomintang. He got many pejabat in China in 1920. So cawangan Kuomintang tubuh di Muar, Melaka, Seremban, Klang, Sungai Petani, dan Kuala Lumpur untuk menyebarkan pengaruh komunis. So this ideology komunis also was spread by Pertubuhan Main School di bawah Parti Komunis China. So perpecahan berlaku antara Kuomintang dan Parti Islam Main School. So they got some fighting, they got some 纷争Kuomintang and Parti Main School. So Communist International in Moscow arah tubuh Parti Komunis Nanyang. So no more lah. The Kuomintang and Pertubuhan Main School. They form new one, Parti Komunis Nanyang. But Parti Komunis Nanyang gagal capai matlamat. Means it failed to make the aim, it failed to reach the aim. Means 他们传播不够好. Then this Communist International, they form Parti Komunis Malaya. Then we got some example, Alimin dan Malacca. Then how pengaruh dari Indonesia? Just now we say from China and Indonesia. How from Indonesia? Parti Komunis Indonesia gagal menguasai Pulau Jawa, which is like a state in the Indonesia. So they cannot get it. So they start to buka cawangan di Tanah Melayu. They start to form branch in Tanah Melayu. But tidak mendapat sambutan orang Melayu lah. Orang Melayu don't like it. Because komunis guna kekerasan untuk mencapai matlamatnya. They use the violence to reach the aim. So orang Melayu tidak suka. So penubuhan Parti Komunis Malaya PKM. When PKM is formed, 30 April 1930. 30 April 1930 in Kuala Pilar, Negeri Sembilan. So PKM mengukuhkan pengaruhnya, how menyusup ke dalam kesatuan sekerja, Jituan, pertubuhan atau Tuanti, penerbitan akhbar, they use the newspaper, and sekolah Cina. So semasa pendudukan Jepun, PKM actually bekerja sama dengan British, remember? Parti Komunis Malaya, dia bekerja sama dengan British untuk menentang Jepun. MPAJA bintang 3. Depan the guerrilla hotel. Terima bantuan senjata, latihan keamanan dapat ubatan from British. So now they got the power already, they got the weapon. Okay, selepas Jepun kalah, PKM meluaskan pengaruhnya, melakukan kekejaman dan pembunuhan terhadap orang yang didakwa bersubhat dengan Jepun. They treat the people violently, the people who work with Jepun, and then the mempengaruhi 影响 the pertubuhan dengan ideologi komunis. If they 参加那个集团一直传播 komunis, menyusup dalam kesatuan sekerja, yaitu Pan Malayan Federation of Trade Unions. Komunis berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja.
menyusul dalam PKMM NTU Putera MCJA. Selepas Jepun kalah, komunis ancam ekonomi dan keselamatan negara. So British straight away lulus Trade Union of Ordinance number 9 of 1948. Okay, what is this? It's a rule like this. Trade Union Ordinance number 9 of 1948 untuk mengikat pengaruh komunis dalam kesatuan sekejap. To stop the influence of the communists in the kesatuan sekejap. And then they mengharamkan PKM. Means make PKM illegal. So PKM cannot run already now. What happened next? Ancaman komunis di negara kita. Gerakan komunis antarabangsa, remember just now? Komunis International mengajukan dua persidangan di Calcutta, India. Okay, these are the persidangan. Meeting. So komunis digesa memperhebatkan perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Means they need to stand up to fight the imperialism. Communists need to fight imperialism. Okay, this is the Communist International. They menggesa means 叫他们做。PKM mula lancar perjuangan bersenjata. They start to fight using the weapon to form the Republic Communist di Tanah Melayu. British mengisytiharkan darurat. Darurat. Because why? Communists start to kill people. Membunuh 3 pengurus ladang Eropah di Sungai Sibuk Perak. Arthur Walker, John Allison, dan Ian Clifton. So Sir Edward Gen isytiharkan darurat. Then communists also, they need to melumpuhkan the economy. Means they break down the economy. How? They serang Lombong, Biji Timah, dan ladang getah. All this is the sumber economy. They serang Lombong, Biji Timah, ladang getah. Rosak the pokok getah so they no getah. Kilang estate lah, rumah lah, kedai, sekolah. Pekerja Lombong dan ladang getah menderita berisiko. So nyawa pekerja juga terancam. 也是被威胁。Communists also merosakkan the infrastructure. They break the infrastructure. Sabotage towards the kemudahan asas 基本设施 like the sistem pengangkutan dan perhubungan, malu bas all that. Kendaraan yang melalui jalan raya dekat the path the route ditembak dan dibakar. The car was burned. They bombed the landasan kereta api sama. And also the kemudahan telefon. Dia mengancam keselamatan rakyat, dia menyerang, menculik, rampas, membakar harta benda. Means they 抢那个钱呢，dan membunuh penduduk yang enggan bekerja sama. So they force them to pay her. Campak bom di Shum Kesis kapal Perak. 46 people cedera parah dan 4 orang mati. So they throw the bomb. Rakyat hidup sengsara dan derita. Okay? Komunis mengancam pasukan keselamatan. They aim at the pasukan keselamatan India and start to attack menyerang the balai polis. So tujuan tu mencetuskan keadaan huru hara. Make the situation 很混乱的 chaotic. Mencetuskan keadaan huru hara. Menunjukkan ketidakupayaan British untuk melindungi keselamatan penduduk. So why they do so? They do so to show the people that British cannot help you. Ketidakupayaan British to help the people to let them stay safe. Only communists can help them. They try to show this. But is it true? No. They start to attack people. Okay, so you can see pembunuhan Sir Harry Gurney. Sir Harry Gurney is the pesuruh tinggi British menjadi mangsa serang hendak komunis dalam perjalanan ke Jefferson. So okay, now we need to remember usaha menenangi ancaman komunis. This night, you pause the video and read. Then you start back the video. Penguatkuasaan undang-undang darurat. First one, darurat.
Menahan sesiapa saja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa seberang pembicaraan. They will stop the people that they 怀疑 is communist. And they will stop them. Hukuman berat kepada sesiapa yang membantu komunis. Oke, 惩罚 mengetatkan undang-undang senjata api. 更加的严了那个 undang-undang dengan menengakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api atau bahan letupan. So who bring the 武器? They will hukuman menggeledah rumah kediaman. Spot check. Menggeledah rumah kediaman. Memagar kampung. Okay, form a pagar. Mengadakan perintah berkurung. Mewujudkan kampung baru. Dan memindahkan serta menempatkan penduduk. Mengharamkan PKM dan parti-parti berfahaman radikal. So it start with PKM, right? So they ban the PKM and other party like Awas, PETA, PKM, Peram, and Hizbul Muslimin. So they menangkap the pemimpinan gerakan radikal like Aman Bostaman, Ishak Hazi Muhammad Abu Bakar Baki dan Khatijah Siddiq. So pemekasan pasukan keselamatan. So they also form the police, tentera, and sukarelawan. These are exam favorite question. Okay, stop the video and then you read first. Okay, so next, Chawang police, we got Cawangan Khas. Cawangan Khas, you need to remember it's special. So special is for the tugasan risikan. Okay, they menyamar sebagai komunis, means they pretend they're communist to mendapat maklumat PKM. 他们帮 komunis 去拿资料 OK， ramai orang Cina diambil sebagai ahli because most communists that time is Chinese. Special constables. Special constables di tubuh semasa rancangan BRICS. Okay, there is for the Ladang and Lombok. Remember, special constables, Ladang dan Lombok. Ladang dan Lombok. These are objective. Huh? Okay, so Cawangan has special constables. Police Hutan, of course, that is flying squad, jungle squad, and then it comes jungle companies. And then they got the name police field force. They membuat rondaan nasional di pinggir hutan. Give food to the pasukan yang bertugas di dalam hutan. Polis wanita Barbara Dia Wentworth ialah pegawai polis wanita yang pertama. So next we got Senoi Prak, orang perang dalam bahasa Semai. Senoi Prak is to mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. They try to find tempat persembunyian, the hiding place of the communist di dalam hutan. Anggota terdiri daripada orang asli suku Senoi, Semai, dan Temon. They are known as the Silent Killers. Auxiliary police. Auxiliary police is for the Banda and Kampung. Auxiliary police, you know, right? In LRT also got auxiliary police. So that is to menjaga the Banda dan Kampung. Okay? Menjaga the Banda, Kampung, everything. So that no communists come and attack the people. Next we got tentera. Pasukan askar Melayu untuk membantu gerila komunis di dalam hutan. Kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan memperbesar regimen daripada 3 kepada 7 regimen. So menempatkan komunis lah. Okay, next is pasukan askar Commonwealth. Askar Commonwealth dari Britain, Australia, British, Australia, New Zealand, India, and Fiji. Okay, to help us. Sarawak Rangers is from the Iban. Okay, they menjejak persembunyian komunis di dalam hutan. Because Sarawak Rangers, they are the orang Iban. So they know the selok belok of the hutan. They know the kuat of the hutan. So they gonna chokan is agi hidup, agi gelaban. Agi hidup, agi gelaban. Selagi hidup, selagi melawan. Next we got sukarela, which is home guard.
pasukan pengawal kampung membantu mengikat pergerakan pegalan makanan dan ubatan lepas jatuh ke tangan komunis. So this home guard is to guard the homeland and to make sure no food, no medicine to the communists. So they are given latihan ketenteraan also. So pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. So that time we got IC lah. Need to have the system pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan untuk mengawal gerakan penduduk. Because only the normal citizen got the kad pengenalan, communists don't have. So that the pihak keselamatan, the police can membezakan orang awam dengan komunis. Can separate who is the good people and who is the communist. Lelaki, wanita, dan kanak-kanak 12 tahun ke atas. 12岁以上 need to mendaftar diri lah. So next rancangan Blitz is by the rancangan Blitz by Sun Heringuni. So 1950 by Lieutenant Anand Sir Harold Roden Briggs, pengarah operasi. So rancangan Briggs is to cut the hubungan, cut the interaction, memutuskan hubungan PKM dengan Ming Yuan. What's Ming Yuan? Ming Yuan is a 主子 they give the food, the 武器 everything to the communists. They are normal people, but they give the medicine, the food, the senjata, all that to the communists. Because they can move here, move there, but they are normal people. This one is called Mingyuan. So, rancangan BRICS is to memutuskan hubungan PKM dengan Mingyuan. They can see Mingyuan mendapatkan bekalan makanan dan wang kepada komunis. Through what? Through merompak peras ugur berisikan propaganda pada waktu malam. Okay? Dalam kerajaan rakyat, can you see? They are normal people. Next is Kampung Baru. Penduduk setinggan di pinggir hutan dipaksa pindah ke Kampung Baru. So no more living by the hutan because all the communities there dangerous. So they move them to Kampung Baru. Dilengkap dengan kemudahan bekalan elektrik, air, sekolah dan kemudahan kesihatan. So got everything 电啊、水啊、学校啊，还有医院 all that. Jabatan Kuasa Kampung ditubuhkan untuk memelihara dan berbagi kemudahan, dipagari dengan kawat berduri, tai dan lipa, dan dikawal oleh special constables. Remember special constables is to do what? Okay, check back. I just now the police. So there are 410个 kampung baru. So next is pengampunan. Tawaran pengampunan means 原谅. So Henry Guni mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya mengira diri. Radio Malaya menyiarkan syarat tawaran pengampunan. Poster ditampar di merata tempat. Okay, everywhere they put the poster. And then 40 juta risalah, 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu, dan Tamil. Okay, so means they want the communist 投降, no more communist. But they will not punish them also. Penyebaran risalah dilakukan dalam pelbagai cara, like through the pengangkutan udara, because they hide in the hutan, so they use the aeroplane to drop the flyer there. Iklan dan wayang gambar, the 广告, dan juga and also pictures used to help the penduduk memujuk the communists. It means ask the communists to mengira diri. Tidak akan didakwa bersalah sebarang kesalahan. So the communists will forgive, not punish. Campaign Bulan Rakyat Melawan Penjahat. So this one, penduduk berbilang kaum dan mendaftar secara sukarela to fight the communists. Perintah berkurung, penduduk dilarang keluar dari rumah dalam tempo tertentu. Cannot go out. So this one is for the pasukan keselamatan to menjalankan operasi memburu komunis dengan lebih berkesan. No normal people go out, man. So when they can see, that means they are communists. Okay, so perintah berkurung also given to the people
who not willing to bekerja sama dengan pihak berkuasa membantera komunis. If the people don't want to fight with the communists, then perintah berkurung will be given to them. Means they cannot go on lah. Penduduk Tanjung Maling dikenakan perintah kurung selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Hmm. So, next is perang saraf. Perang saraf. Saraf is like our nerve. So, usaha memenangi hati dan fikiran penduduk tempatan. So, British try to get our support lah to fight the communists. Menang hati dan fikiran penduduk tempatan untuk menghapuskan komunis. So, Sir Garrett Temple menjalin hubungan baik dengan penduduk tempatan. So that we can bekerja sama, 合作 with the British, so that they can menyampaikan maklumat tentang komunis. Berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan membantah ancaman komunis. So every kaum they stand together to fight the communism. So how they menang the hati? Mengadakan lawatan, okay? They ask the people what is your problem, masalah dan pandangan mereka, go to sekolah, all this. Then next, melonggarkan syarat kewarganegaraan. Melonggarkan syarat kewarganegaraan means everyone can become the citizen. Bukan Melayu also can become the rakyat tanah Melayu. Mengadakan pilihan raya Majlis Perbendaharaan Kuala Lumpur. Two, menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik. So that non-Malay, they get involved in the politics. And then mendapat sokongan orang bukan Melayu. Non-Malay can support to fight the communists. Next, menawarkan hadiah wang tunai. So they will give money lah to whoever that catch, tangkap, or berikan maklumat, give the information about communists. So who can get, who can catch Chimpeng? Who can catch Chimpeng secara hidup atau mati akan diberikan hadiah 250,000. So who can catch Chimpeng? Who can catch Chimpeng? They're given up by 50,000. So, memenangi kepercayaan orang asli, so that the orang asli can sokong the British to hapuskan komunis. They give 14 kubu to the orang asli, got the barangan keperluan harian, perubatan, pendidikan, dan juga perlindungan. Perkhidmatan penerangan, so they form this Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya, so they can become the medium to give the kesedaran, awareness to the masyarakat supaya sokong kerajaan membanteras komunisme. So that the people can support the kerajaan to fight the communists. So sebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis dan hutan. Perang saraf memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam ialah kawasan yang dapat kegiatan komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung. With the area the communists very active, they are called the kawasan hitam. The area that no communists or some communists are very less. So the area that don't have communists, bebas daripada ancaman komunis, is kawasan putih. So you can see these are kawasan putih. Lastly, rundingan Baling finally, pertemuan antara Tunku Abdul Rahman dengan pemimpin PKM to stop the communists and to get the merdeka. So tempat is at Sekolah English Baling Kedah, 28 and 29 December 1955. Then wakil PKM Tunku Abdul Rahman, Tan Chen Lok, and David Marshall. Wakil PKM, we got Chen Peng, Chen Tian, Rashid Majidin. So wakil PKM, you can see the Tan Tunku Abdul Rahman, Tan Chen Lok, David Marshall, everyone. So Shara Abdul Rahman. So what Tunku Abdul Rahman say? Bubar PKM, no more PKM. Letak senjata. Don't fight. Serah diri.投降. Syarat Chen Peng. Letak senjata. They can letak senjata. They can serah diri. Just that the kerajaan itu akui PKM sebagai parti politik sah. Means this party Communist Malaya need to become a very legal means
Correct punya means can 合格的 register 的 party politik. Okay? Parti politik yang sah. So, Tunku Abdul Rahman enggan mengakui PKM sebagai parti politik yang sah. Tunku Abdul Rahman don't want, not willing to mengakui this PKM sebagai parti politik yang sah, yang registered. So, because PKM use the cara kejam untuk perjuangan mereka. They use violence in their fight. So, fahaman komunis tidak sesuai dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum. Rundingan ini melalui kegagalan. So, kesan darurat kepada negara kita. Okay, first one is peningkatan jumlah warga negara, penubuhan MCA mempercepatkan kemerdekaan. So why the jumlah warga negara increase? Kelonggaran syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Okay, remember syarat kewarganegaraan they longer already. So the non-Muslim can become the warga negara. So pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain untuk mewujudkan perpaduan rakyat. Next is penubuhan MCA. To menarik minat orang Cina to get their interest lah, melibatkan diri dalam pertumbuhan politik berhaluan kanan. So to get the interest of the non-Malay to involve in the politics. So MCA they ready to work with the kerajaan untuk memerangi komunis. Penubuhan MCA meyakinkan British bahawa not all non-Malay are komunis. So, membantu kerajaan menempatkan 250,000 penduduk semula ke kampung baru. Okay? Dan menjalankan kutipan demah melalui doktorat kebajikan untuk ditembakkan kepada penduduk kampung baru, mempercepatkan kemerdekaan. CLC is formed. Chapter 7, Jabatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum, penubuhan parti perikatan, where UMNO, MCA, and MIC that form together, and then kemenangan parti perikatan dalam pilihan raya umum ICUU. Kemenangan ini beri keyakinan kepada British bahawa PTM also menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. British give the kemerdekaan to the PTM so that PKM don't have the reason to fight. Why PKM fight? They want to give Merdeka. They keep on saying they will give us Merdeka. They want to fight. Now no more reason for them to fight. British give us kemerdekaan already. So aspect social economy. Meningkatkan kos perbelanjaan. Meningkatkan kos perbelanjaan. Okay, and then because many routes are rosa, ladang getah, dan menyebabkan penderitaan dan kesesaran kepada rakyat, merenggangkan hubungan kaum, jumlah korban zaman darurat. So you can see the cost perbelanjaan, the 花费 is very huge. Perkembangan ekonomi dijejaskan. So the economy is affected lah. Kos perbelanjaan British untuk menangani komunis meningkat, membelanjakan kos besar untuk pembangunan kampung baru. Kampung baru use a lot of money. Anggaran purata kos darurat yang 250,000 hingga 300,000 sehari. So perbelanjaan kerajaan dianggarkan 7 juta untuk pembangunan di kampung baru. So next, penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Because the kawasan Ladang dan Lombok become the sasaran, the aim of the communists, and the kegiatan ekonomi is affected. Terjejas pengeluaran makanan semakin berkurangan, means no food. Harga barang makanan dan kebutuhan harian melampau tinggi, means the price of the food and also the 日常用品 become very high, very expensive. Peniaga, peladang dan pelombong jadi sasaran perang suku komunis bagi mendapatkan uang dan bekal makanan. So all these people are the 经商的人，那个经营农场的人，还有那个挖矿的人，他们被抢钱。So penduduk yang tidak dapat menjalankan kegiatan harian kerana perintah berkurang dikenakan kepada mereka. So they cannot do their work because the perintah berkurang. Dan juga darurat jatuh makanan means 治水 jatuh air. Jatuh makanan means 治食物没有了，就是没有食物了。Jadi mereka bergantung kepada ubi kayu, keledai dan jagung. So they need to eat ubi kayu, keledai dan jagung. So they cannot have the yin yang. And also the food. The food. Next is merenggangkan hubungan kaum,
Pada rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Kaum baru is mostly Chinese because the time they live in the pinggir hutan. So they are give to the kampung baru. So kaum Cina dikumpulkan di kawasan penempatan yang sama, manakala kaum lain di penempatan lain. So the hubungan kaum and the relationship is very very far. So penempatan baharu dilengkapi dengan prasarana manakala kaum Melayu tertumpu di kawasan kampung yang serba kekurangan. So Malay that stay in the kampung there is nothing. So they like kampung baru got a lot of prasarana you see just electric air sekolah the hospital also got not hospital the pusat kesehatan all that perkhidmatan kesehatan. So kawalan pasukan keselamatan ketat So very 严的防守那个 British perintah berkurung so the kaum-kaum rakyat yang berbilang kaum they cannot interact they cannot interact they cannot bersosial dengan kaum lain cannot socialize with other people so jumlah korban zaman darurat many penamatan darurat Penamatan darurat pada 13 Julai 1960 darurat berlangsung selama 12 tahun. So, 总结我们一定要珍惜现在和平、keamanan dan kemakmuran Changsa menghargai itu 珍惜 yang kita kecapi pada masa ini. Kecapi 代表享受. Kita perlu bersama-sama mempertahankan negara daripada musuh 一起对抗国家的敌人. So, that's it for our class today. Recording for chapter 6. Thank you very much. Bye bye.